sebenarnya hujah-hujah yang dibangkit itu sepatutnya itulah merupakan hujah-hujah yang dibangkit dalam pembelaan kalau usul saya dibenarkan, dibahas. Tapi persepsi yang cuba dimomokkan, terutama di media-media alternatif ini. Bahkan tadi pun waktu saya bawa isu ini dalam Facebook saya hampir 100. Dan kebanyakannya adalah isu-isu yang dibawa oleh pembangkang di dalam media-media alternatif ini. Antara lainnya sebenarnya semacam ada konspirasi tadi untuk menafikan Datuk Seri Anwar sebagai ketua pembangkang dan 3 yang lain sekaligus memberi ruang kepada Barisan Nasional mendapat 2/3 majoriti. Mungkin untuk apa juga keadaan, mungkin salah satu isu yang dibawa ialah persempadanan semula dapat dilakukan dan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri melihat dalam konteks ini? Sebenarnya saya nak meyakinkan doktor lah. Kalau 100 orang yang respon kepada Facebook doktor, kita ada 27 juta orang. Maknanya tak ada apa-apa lah tu ya. Tak usah bimbang lah. Cuma saya nak kata di sini. Apa ni yang doktor kata yang pertama sekali tadi. Nak menafikan 2/3. Saya nak perjelaskan. Sebenarnya saya rasa pembangkang ni dia tak faham parlimen ni. Kalau kita nak pindah perlembagaan, kita perlu kepada 2/3. 2/3 ialah daripada jumlah ahli parlimen yang ada dalam Dewan. Bermakna kita ada 222. Ya? 2/3 maksudnya 148. Tapi Barisan Nasional kita ada 137. Kalau kita buang semua pembangkang sekalipun keluar daripada Dewan, bagi dia cuti 6 bulan, kita tetap 137 juga ahli kita. Yang tidak sampai kepada 2/3. 2/3 ialah 148. Diorang ni tak faham sebenarnya. Diorang duk ingat 2/3 tu ialah kehadiran. Itu tak betul. Jadi saya kira mungkin kalau mereka yang merintah, dia akan guna interpretasi itulah. Tapi kita Barisan Nasional, kita ikut perlembagaan. Pembangkang kata 2/3 daripada jumlah ahli parlimen. Bermakna kalau kita nak pindah perlembagaan, kita mesti ada 148 ahli parlimen yang hadir dan mengundi. Ya? Mana tak timbul langsung lah isu 2/3. Langsung tak timbul. Ini dia memang dia sandiwara, dia kuat reka, dia menipu. Ini memang kerja dia lah. Jadi saya berani berhadapan dengan mereka. Kalau untuk nak tahu tentang apa saya cakap, bolehlah tanya kepada mana-mana pakar undang-undang. Dan bacalah perlembagaan kita yang jelas. Datuk Seri tadi sebut soal kita mengikut prosedur yang betul. Daripada awal usul dibentangkan, nak bawa Datuk Seri Anwar ke jawatan kuasa, hak dan kebebasan, sehinggalah kepada usul penggantungan ini. Tapi mengikut kapal Seng, dia nak bawa isu ini ke mahkamah kerana atas faktor prosedur jugalah. Saya quote daripada kata-kata dia daripada web pembangkang. We may take it to the court. There is a precedence in the case of Gobind Singh where we took in fact the speaker, Pandita Amin himself. The court has ruled that in certain circumstances, especially when the rules of natural justice is not complied with, then the court has the jurisdiction. Maknanya dia sentuh soal prosedur yang tak betul yang dia akan bawa ke mahkamah. Bagaimana Datuk Seri melihat dalam konteks ini? Dia tak faham. Walaupun dia peguam, tapi dia tak faham tentang constitutional law kita ni. Kita punya amalan kita dalam negara yang mengamalkan constitutional monarchy ni, kita ada separation of powers. Kita ada 3, iaitu the judiciary, legislative dan juga executive. Yang sebenarnya bebas di antara satu sama lain. Jadi parlimen ni supreme. Apa-apa hal yang ada kaitan dengan parlimen, dianya tidak boleh dibawa ke mahkamah. Sebab mahkamah tidak boleh memutuskan tentang keputusan yang telah diambil oleh parlimen. Parlimen ni bebas. Ya? Parlimen ni supreme. Itulah maksudnya. Parlimen tak boleh campur tangan dalam urusan judiciary. Parlimen tak boleh campur urusan dalam eksekutif dan seterusnya. Jadi saya pun tak faham apa yang dia kata boleh bawa Pandeka ke mahkamah. Tapi bawalah. Cuma saya kata buang masa lah sebab saya tetap tahu iaitu bahawa
mahkamah akan mengambil keputusan bahawa it's beyond their jurisdiction. Itu saja. Ya. Okey, Datuk Seri, kita sebenarnya memberi ruang kepada penonton-penonton di rumah untuk berinteraksi dengan Datuk Seri. Saya sebut pada Datuk Seri, saya kata kita beri ruang seluas-luasnya kepada orang di luar sana untuk memberikan persoalan dan menyampaikan hasrat hati. Jadi untuk saudara di rumah, bolehlah berhubung terus dengan kami di sini untuk berinteraksi terus dengan Datuk Seri Nazri dengan menelefon di talian 22829062. 22829062. Sekejap lagi dia akan dipaparkan di skrin televisyen saudara. Jadi saudara, kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Saudara, terima kasih bersama kami sekali lagi dalam isu khas kemelut di Parlimen. Itu topik kita pada malam ini. Dan kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Tan Sri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Seri, tadi kita bincang soal prosedur bagaimana proses penggantungan Datuk Seri Anwar dan yang lain ni. Ramai juga keliru. Sebab itulah dikatakan konspirasi. Apa bezanya antara penggantungan Anwar yang dikaitkan dengan Wan Israel tadi dengan tiga yang lain? Karpal Singh, Siva Rasa dan juga YB Azmin. Ya. Yang tiga tu, Azmin, Siva dan juga Kapal, ialah kerana pelanggaran peraturan tak silap saya 80. Iaitu di mana minit-minit segala fakta-fakta yang merupakan terkandung dalam laporan mesyuarat jawatankuasa tidak boleh dizahirkan kepada masyarakat, kepada awam sebelumnya laporan itu diletak di atas meja. Sebelumnya kita bahas usul untuk menggantung Datuk Seri Anwar. Tapi ketiga-tiga ini telah pun melanggar peraturan ini dengan pergi ke awam, keluar dalam media alternatif elektronik, segala laporan yang ada dalam segala fakta yang ada dalam laporan mesyuarat jawatankuasa itu sebelumnya dia dibentang. Jadi ini merupakan satu penghinaan kepada Dewan. Maka kerana itulah tindakan diambil terhadap mereka. Okey, Datuk Seri, kita ada seorang pemanggil. Ya, siapa di talian ya? Boleh sebutkan nama? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebut nama siapa? Hello. Hello, ya, cakap. Ya, saya Sulaiman Ahmad dari Gombak. Sulaiman Ahmad ya. Sila tanya soalan kepada Datuk Seri. Saya ada 3 soalan Datuk Seri. Malam ni Datuk Seri. Salam. Okey, yang pertamanya Datuk Seri. Jika pembangkang mengambil proses di mahkamah, mengapa Datuk rasakan ianya akan gagal? Yang kedua, bolehkah mahkamah memutuskan isu itu dalam Dewan Parlimen? Dan yang terakhir Datuk Seri,
bukankah kita ada konsep separation of powers? Mengapa timbul gagal atau tidak dalam proses mahkamah berkaitan dengan isu ini? Ya, Datuk Seri. Itu dia, Datuk Seri. Ya, Terima kasih, Datuk Seri. Ya, Assalamualaikum. macam inilah Saya dah sebut tadi betul macam saudara Sulaiman sebut, kita ada separation of powers ya. Di antara eksekutif, legislatif dan juga judiciary. Kita ni bebas di antara satu sama lain. Maka tidak boleh mencampuri urusan di antara eksekutif, legislatif dan juga judiciary ini. Jadi oleh kerana itu saya awal-awal lagi mengatakan bahawa memang kalau sekiranya pembangkang membawa kes ini ke mahkamah, dia akan gagal sebab menghormati separation of powers ini. Dan sebagai contohlah, kita juga tidak boleh mencampuri urusan mahkamah dengan meminta supaya kes Datuk Seri Anwar dipercepatkan apa, tak boleh semua tu. Jadi inilah sebab saya kata kalau sekalipun dia bawa ke mahkamah, sudah pasti akan melalui jalan buntu dan kegagalan. Jadi saya nasihat jangan buang masa lah ya. Lebih baik kita habiskan masa kita dengan membuat kerja-kerja untuk membela rakyat. Ya.